Salam sejahtera kepada semua. Saya Grace Tiong. Saya Hui Zhiqun dari Option Bimbingan dan Kaunseling 2024-2029. Hari ini kami ingin membentangkan isu-isu pembangunan dan perkembangan sasial. Terdapat dua kategori, iaitu isu-isu pembangunan sasial dalam negara dan isu-isu pembangunan sasial di luar negara. Dalam era globalisasi yang pesat ini, cabaran dalam pembentukan sasial pelajar semakin kompleks. Gejala sosial, keciciran pendidikan, pengaruh media sosial dan ketidakseimbangan ekonomi adalah antara isu yang menjejaskan perkembangan moral dan akademik pelajar. Oleh itu, penting bagi kita untuk memahami cabaran-cabaran ini serta mencari cara penyelesaian yang efektif bagi memastikan generasi muda berkembang dengan nilai-nilai murni dan jati diri yang kukuh. Bagi isu dalam negara, cabaran yang pertama adalah peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Kes-kes buli, vandalisme dan ponteng sekolah semakin meningkat dan memberikan kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Antara kesannya adalah prestasi akademik pelajar akan menjadi merosot akibat kekurangan disiplin dan fokus terhadap pelajaran. Yang kedua adalah hubungan sosial antara pelajar menjadi renggang kerana perbuatan buli dan pengaruh negatif. Yang ketiga adalah imej negara turut terjejas apabila kadar disiplin semakin merosot. Puncanya adalah kekurangan didikan agama dan moral. Ini menyebabkan pelajar tidak mempunyai asas yang kukuh dalam menentukan perbuatan yang betul atau salah. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya yang negatif. Ini juga menjadikan pelajar mudah terjebak dalam gejala sosial dan akhirnya adalah kekurangan perhatian ibu bapa. Ini menyebabkan anak-anak mencari keseronokan di luar tanpa bimbingan yang sewajarnya. Antara cara penyelesaiannya adalah mengadakan program sasial unggul murid semua untuk menanam nilai-nilai kepribadian yang baik dalam diri pelajar. Juga meningkatkan kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti bagi memastikan pemantauan tingkah laku pelajar yang lebih berkesan. Sesi bimbingan dan kaunseling juga boleh dijalankan kepada pelajar yang terlibat dalam gejala sosial untuk membantu mereka berubah ke arah yang lebih positif. Contoh kes adalah kajian menunjukkan bahawa program pembangunan sasial yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah telah berjaya untuk mengurangkan gejala sosial dalam kalangan pelajar. Cabaran kedua ialah guru menghadapi kesukaran dalam membentuk sasial pelajar yang berakhlak mulia. Guru bukan sekadar pendidik akademik tetapi juga bertanggungjawab dalam membentuk karakter pelajar. Kesan terhadap cabaran ini ialah pelajar kurang menghayati nilai-nilai murni yang lebih mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Kekurangan contoh teladan daripada guru menyebabkan pelajar tidak mempunyai rujukan yang baik dalam membentuk peribadi mereka. Cabaran ini akan menyebabkan kekurangan latihan dalam pendekatan pembentukan sasial yang menyukarkan guru untuk menerapkan nilai moral dalam pengajaran. Punca cabaran ini juga adalah beban tugas guru yang tinggi menyebabkan mereka kurang fokus dalam membentuk sasial pelajar. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak kerajaan perlu memberikan latihan berkala kepada guru mengenai teknik pembentukan sasial. Dan pihak sekolah perlu mengurangkan beban tugas guru yang tidak berkaitan dengan pengajaran agar mereka boleh memberi lebih perhatian kepada pembangunan sasial pelajar. Guru sebagai role model di mana mereka perlu menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian. Kajian mendapati bahawa guru pendidikan Islam yang berperanan sebagai murabbi berjaya membimbing pelajar ke arah akhlak yang
Cabaran yang seterusnya adalah keciciran pendidikan dalam kalangan kanak-kanak gelandangan. Mereka sering terpinggir daripada sistem pendidikan. Kesan isu ini adalah kanak-kanak ini lebih cenderung akibat dalam gejala sosial seperti jenayah dan penyalahgunaan dadah. Mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang baik apabila masa hadapan mereka. Puncak isu tersebut adalah kemiskinan dan masalah keluarga. Ini menyebabkan mereka tidak mampu menanggung kos pendidikan. Selain itu, kekurangan akses kepada pendidikan formal juga menjadikan salah satu punca menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Cara penyelesaiannya adalah menyediakan program pendidikan alternatif yang lebih fleksibel serta memberikan bantuan kewangan dan sokongan mental kepada keluarga yang miskin untuk memastikan anak-anak mereka mendapati pendidikan yang sewajarnya. Contoh kes adalah kajian menunjukkan bahawa keciciran pendidikan dalam kalangan kanak-kanak gelandangan adalah satu isu yang membimbangkan dan perlu memberikan perhatian yang serius. Dalam dunia digital, media sosial menjadi satu cabaran besar dalam pembentukan sosial pelajar. Pengaruh media sosial telah membawakan cabaran kepada pembentukan sosial pelajar. Kesan terhadap cabaran ini adalah belajar terdedah kepada budaya hedonisme yang lebih mementingkan keseronokan berbanding nilai-nilai positif. Cabaran ini akan menyebabkan polis cyber semakin berleluasa dan memberi kesan buruk kepada emosi dan psikologi pelajar. Penyebaran maklumat palsu boleh membawa kepada pemikiran yang salah dan ekstremisme. Punca menyebabkan isu ini adalah kekurangan literasi digital menyebabkan pelajar tidak dapat membezakan maklumat yang sahih dan palsu. Selain itu, ketiadaan kawalan ibu bapa dan guru dalam memantau penggunaan media sosial pelajar juga menjadikan salah satu punca menyebabkan isu-isu pembangunan sosial pelajar. Antaranya, penyelesaian masalah adalah mengadakan program literasi digital untuk mendidik pelajar tentang etika penggunaan media sosial. Peranan ibu bapa dan guru perlu diperkukuh dalam memantau aktiviti dalam talian pelajar. Terdapat contoh kes, iaitu kes polis cyber yang menyebabkan kemurungan dalam kalangan pelajar menunjukkan kepentingan literasi digital dan pemantauan ibu bapa. Cabaran yang terakhir yang perlu diberikan perhatian adalah ketidakseimbangan ekonomi dan sosial antara bandar dan luar bandar. Kesan isu tersebut adalah pelajar di luar bandar kurang mendapat akses kepada kemudahan pendidikan yang lengkap dan kekurangan program pembangunan sosial yang boleh membantu pelajar membentuk jati diri yang lebih kukuh. Punca isu tersebut adalah kekurangan infrastruktur menyebabkan pelajar luar bandar tidak mendapat peluang yang sama seperti pelajar di bandar. Bukan itu saja, kekurangan pendedahan kepada program pembangunan juga menyebabkan isu tersebut. Cara penyelesaiannya adalah pelaburan dalam infrastruktur pendidikan luar bandar perlu dipertingkatkan untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik. Program sosial khusus juga perlu diwujudkan untuk pelajar luar bandar bagi membantu mereka membina kepribadian yang lebih baik. Antara kesnya adalah pembelajaran di luar bilik darjah yang menekankan nilai kepribadian berjaya meningkatkan sosial pelajar. Sebagai kesimpulan, cabaran dalam pembentukan sosial pelajar memerlukan perhatian semua pihak. Gejala sosial, keciciran pendidikan, pengaruh media sosial dan ketidakseimbangan ekonomi adalah isu yang boleh diatasi jika kita bekerjasama dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Marilah kita berusaha dalam membentuk
membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berdaya saing. Negara barat menghadapi pelbagai cabaran dalam pembangunan sosial pelajar akibat pengaruh globalisasi, perubahan sosial, kemajuan teknologi dan sebagainya. Berikut adalah beberapa cabaran utama bersama punca kesan dan penyelesaiannya. Salah satu cabaran utama ialah krisis identiti dan kemerosotan nilai moral. Kemajuan globalisasi dan budaya kebebasan yang melampau telah menyebabkan nilai tradisional semakin terhakis. Kebebasan individu yang terlalu tinggi mengurangkan pengaruh institusi keluarga, agama dan komuniti dalam membentuk sosial. Relativisme moral yang berkembang dalam masyarakat moden menyebabkan kesukaran dalam menentukan batasan yang jelas antara kebaikan dan keburukan. Akibatnya, golongan muda suka membentuk jati diri yang ukur, menyebabkan krisis identiti dan kesukaran menentukan halak tuju hidup. Selain itu, hubungan kekeluargaan semakin longgar kerana kekurangannya nilai hormat dan tanggungjawab sosial. Kemerosotan nilai moral meningkatkan tingkah laku tidak bermoral seperti penipuan, ketidakjujuran dan penyalahgunaan kebebasan. Kesannya adalah masyarakat, terutamanya golongan muda, mengalami krisis jati diri. Hubungan kekeluargaan semakin renggan dan tingkah laku tidak bermoral semakin berleluasa. Penyelesaian kepada isu ini adalah memperkasakan pendidikan moral dan etika di sekolah bagi memastikan nilai asas tetap diterapkan dalam generasi muda. Keluarga dan komuniti berperanan penting dalam membentuk sosial dengan mewujudkan aktiviti sosial dan program kesedaran. Kerajaan perlu menegakkan polisi yang menggalakkan pembangunan nilai positif seperti kempen kesedaran, sivik dan perpaduan. Selain itu, budaya individualisme yang tinggi juga menjejaskan semangat kepedulian sosial. Budaya individualistik yang menekankan kebebasan dan hak individu lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Generasi muda kurang interaksi sosial akibat kemajuan teknologi dan ketagihan media sosial. Punca isu ini adalah sistem ekonomi yang menekan rakyat untuk bekerja lebih masak sehingga kekurangan nilai kemasyarakatan. Kesannya adalah masyarakat menjadi kurang empati dan lebih mementingkan diri sendiri. Hubungan sosial semakin renggang dan ini menyebabkan kadar kemurungan dan kesunyian meningkat. Dan aktiviti sukarela dan tanggungjawab sosial semakin berkurangan kerana rakyat lebih fokus kepada keperluan peribadi. Cara penyelesaiannya adalah menggalakkan aktiviti sukarelawan dan program kemasyarakatan untuk memupuk semangat kebersamaan. Selain itu, menyediakan ruang interaksi sosial seperti taman, pusat komuniti dan acara sosial yang boleh memperkukuh hubungan masyarakat. Dan akhirnya adalah menggalakkan budaya kerja yang lebih fleksibel untuk memberi ruang kepada interaksi sosial dan keragam. Cabaran lain yang turut memberi kesan besar kepada pembangunan sosial di negara barat ialah keuntuhan institusi keluarga, peningkatan kadar penceriaan, kekurangan interaksi antara ibu bapa dan anak-anak serta tekanan hidup yang tinggi menyebabkan keluarga tidak lagi berfungsi sebagai asas utama pembentukan sosial individu. Kanak-kanak dan remaja yang membesar dalam persekitaran keluarga yang tidak stabil seringkali menghadapi masalah disiplin dan emosi. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan perlu memperkenalkan dasar yang menyokong kesejahteraan keluarga seperti cuti bersalin yang lebih panjang, polisi kerja fleksibel dan subsidi penjagaan anak. Punca terhadap cabaran ini ialah peningkatan kadar penceriaan dalam keluarga tunggal disebabkan oleh perubahan
perubahan sosial dan ekonomi. Fokus pada kerjaya dan kehidupan berdikari bahawa kepada penurunan komitmen terhadap negara dan kekurangan masa berkualiti antara ibu bapa dan anak-anak kerana gaya hidup moden yang sibuk. Cabaran ini juga membawa beberapa kesan, iaitu kanak-kanak dan remaja tidak mempunyai bimbingan personaliti yang baik, meningkatkan risiko tingkah laku bermasalah, dan hubungan kekeluarga menjadi lebih longgar mengakibatkan kekurangan sokongan emosi di kalangan ahli keluarga. Selain itu, cabaran ini juga akan menyebabkan peningkatan masalah sosial seperti kenakalan juana, penyalahgunaan dana, dan gangguan emosi. Terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap cabaran ini, iaitu meningkatkan dasar sokongan keluarga seperti cuti bersalin yang lebih lama, dasar kerja fleksibel dan subsidi penjagaan anak. Pihak kerajaan boleh menjalankan program kesedaran tentang kepentingan keluarga melalui media massa dan pendidikan. Selain itu, pihak berkuasa boleh mewujudkan lebih banyak pusat sokongan keluarga untuk membantu menangani masalah di institusi keluarga. Akhirnya, cabaran yang terakhir adalah ketagihan teknologi dan media sosial. Punca menyebabkan cabaran tersebut adalah kemudahan akses kepada internet dan teknologi telah menyebabkan ketagihan kepada gadget dan media sosial. Kekurangan kesedaran tentang kawalan penggunaan media dalam generasi muda ini terpengaruh budaya digital yang mempromosikan hiburan yang berlebihan dan maklumat yang tidak terkawal. Antara kesannya adalah kemerosotan dalam interaksi sosial fizikal. Ini kerana lebih banyak masa dihabiskan di dunia maya. Kemunculan budaya, batau budaya dan buli cyber yang memberi kesan negatif kepada personaliti individu. Gangguan kesihatan mental seperti tekanan dan kebimbangan akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Antara cara penyelesaian cabaran tersebut adalah mendidik masyarakat tentang kepentingan mengimbangi dunia digital dan kehidupan sebenar. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga mewujudkan peraturan yang lebih ketat terhadap penyebaran maklumat palsu dan aktiviti buli cyber. Bukan itu saja, juga menggalakkan penggunaan teknologi secara positif seperti kempen literasi digital dan etika internet. Gaya hidup yang lebih mementingkan diri sendiri menyebabkan interaksi sosial berkurangan dan nilai empati semakin pudar. Teknologi moden dan media sosial yang menjadi sebahagian besar kehidupan masyarakat juga menyumbang kepada masalah ini. Ketagihan terhadap peranti digital mengurangkan hubungan fizikal, meningkatkan kes kesunyian dan keborongan, serta membawa kepada fenomena buli cyber serta penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, pendidikan literasi digital perlu diperkasakan, sementara program kemasyarakatan harus digalakkan bagi mengeratkan hubungan sosial dan memupuk rasa tanggungjawab dalam masyarakat. Ya, kesimpulannya, cabaran pembangunan sosial di luar negara memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan usaha bersama daripada kerajaan, institusi pendidikan, keluarga serta masyarakat. Pendidikan moral, pengukuhan institusi keluarga, kawalan terhadap penggunaan teknologi dan promosi nilai berpaduan adalah antara langkah penting yang perlu diambil bagi memastikan sosial masyarakat terus berkembang secara positif dalam dunia moden yang serba mencabar ini. Inilah pembentangan kita. Sekian, Terima kasih.